Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Ibnu Aqil bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, kul, katakanlah wahai Muhammad, a'udzu birabbil falaq, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menjadikan sekalian makhluk, min syarril kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari bahaya gelap apabila ia masuk, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan ataupun ikatan-ikatan, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya. Daripada ayat ni Allah nak ajar kepada kita, daripada surah ni Allah nak ajar pada kita 4 perkara yang kita kena minta kepada Allah perlindungan. Yang pertama, min syarri ma khalaq, iaitu dari kejahatan ataupun bencana makhluk yang ia ciptakan. Contoh corona ni, Allah yang buat, Allah yang cipta. Dan kepada Allah juga kita minta tolong untuk berlindung. Kemudian yang kedua, min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri, dan dari kejahatan ataupun bahaya. Syarri ghasiqin, ghasiqin ni maknanya gelap. Idza waqab, apabila ia masuk. Bila dah masuk kegelapan kita minta perlindungan kepada Allah, kerana Allah lah yang memberi cahaya. Maka dengan cahaya itulah barulah kita insya-Allah dengan izin Allah dapat selamat daripada kegelapan. Sama ada kegelapan tu dengan makna zahir, makna gelap malam dan sebagainya, ataupun dengan makna batin, maknanya gelap hati. Yang ketiganya, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan daripada kejahatan an-naffatsat, yakni yang menghembus-hembus, makhluk yang menghembus-hembus pada ikatan-ikatan, yakni ahli sihir. Sebab di zaman Nabi dulu ada orang dia menyihirnya Nabi dengan buat ikatan-ikatan. Maka turunlah ayat ni, Allah suruh Nabi baca akan ayat ni untuk melepaskan ikatan-ikatan sihir yang mereka lakukan. Walaupun ayat ni ayat yang lazim, ayat yang ringkas pendek tetapi besar fadilat dia. Dan yang keempat, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki, melakukan dengkinya. Jadi kita minta perlindungan pada Allah, kerana orang yang dengki ni dia akan buat fitnah pada kita. Jadi kita minta Allah melindungi kita. Dan kalau terkena sekalipun fitnah yang dilakukan, Allah berikan kita kesabaran dan tabah di dalam diri kita ni untuk mengharungi mehnah dan ujian yang berlaku ke atas diri kita daripada
mereka-mereka yang memusuhi kita, insya-Allah. Jadi itulah suratul Falaq. Maknanya falaq tu maknanya waktu subuh. Surah waktu subuh. Ada juga ulama yang mengatakan afdal juga dibaca pada waktu subuh di samping suratul duha. Kerananya surah subuh, suratul Falaq. Surah yang ke-113 mengandungi 5 ayat pada juzuk 30. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Dalam satu hadis Nabi yang berbunyi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin minal ansar. Satu hari baginda Nabi SAW berjalan di hadapan salah seorang sahabat Ansar. Tak disebut namanya. Seorang sahabat Ansar, Nabi lalu depan dia. Kemudian wahwa ya'izu akhahu fil haya. Dalam masa Nabi lalu tu, sahabat Ansar ni tengah menasihati ataupun tengah nasihat pada kawan dia ni tentang malu. Cerita dia gini. Hadis ni dalam hadis Imam Bukhari. Kemudian syarahnya ada di dalam kitab Fathul Bari. Dalam kitab Fathul Bari menyebut syarah daripada hadis ni, cerita ni di mana ada 2 orang lelaki daripada golongan Ansar. Seorang ni dia sifat dia malu sangat. Sangat malu, tunduk apa semua, kurang bercakap sebab dia malu, tak banyak cakap dan sebagainya. Jadi seorang kawan dia ni tegur dia, ni malu sangat kenapa? Kawan dia ni macam nak kata marah tak lah, tapi kawan dia nasihat dia. Kawan dia kata, janganlah malu sangat, buang sikit malu tu. Kawan dia kata gini. Jadi kebetulan masa tengah cakap-cakap tu Nabi lalu. Tu yang Nabi kata, wahwa ya'izu akhahu fil haya. Masa Nabi lalu tu dia tengah cakap tentang malu ni, nasihat ke kawan dia. Maka kata Nabi, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'hu, kata Nabi, tinggalkan dia. Fa innal haya aminal iman. Kata Nabi, sesungguhnya haya, yakni malu. Haya ni bahasa Arab, bahasa Melayu dia malu. Kata Nabi, sesungguhnya malu itu minal iman, daripada iman. Makna kata Nabi nak kata ke sahabat ni, dah, jangan marah-marah dia pasal malu. Biarkan dia malu. Kerana malu tu sebahagian daripada iman. Bila orang tu ada malu, maknanya ada iman lah pada dirinya dan imannya cantik. Lagi cantik malunya, maka cantiklah iman dia. Yang jadi rosak masyarakat kita pada akhir zaman ni, sebab apa? Allah tarik malu daripada mereka. Kemaluan ada, tapi malu tu tak ada. Malu tu tak ada. Bila tak ada malu sekati dia nak apa? Malu tak pergi semayang. Malu tak puasa. Tak malu tak puasa. Tak malu tak semayang. Tak semayang tu tak rasa malu. Tak puasa tu tak rasa malu. Duduk dalam lembah kejahilan, jadi bodoh, orang tanya bab agama semua tak erti, tak rasa malu. Ada. Sebab apa? Sebab sudah hilang malu pada diri, maka sudah hilang juga sebahagian iman daripada diri dia. Moga-moga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nak dikekalkan Allah akan sifat malu kepada kita, maka juga itu bermakna masih lagilah diri kita sempurna imannya, insya-Allah. Moga-moga dengan sebab iman yang sempurna inilah, maka Allah kurniakan kepada kita semua ganjaran syurga yang berlipat kali ganda, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kemudiannya kita sambung. Sebelum kita masuk kitab, kita sambung pelajaran Arab komunikasi kita pada hari ini. Jadi hari ini semalam kita dah bicara tentang nama dan juga umur, ismi dan juga wa umri. Hari ini kita sambung beberapa kalimah, antaranya kita nak sambung satu kalimah ni, sabahul khair. Ejaan dia nanti saya tulis di dalam WhatsApp group kita.
Yang ni saya sebut dulu. Sabahul khair. Sabahul khair ni maksudnya selamat pagi. Kita boleh gunakan di waktu pagi. Di samping kita memberi salam, kita kata Assalamualaikum sabahul khair. Gitu. Tak payah tunggu kat Pak Arab lah dengan kawan-kawan kita pun kita boleh buat, kita praktikkan. Dan juga sabahun nur, sama juga. Sabahul khair pun boleh, sabahun nur pun boleh. Tapi selalunya kalau seorang kawan tu dia dah sebut Assalamualaikum sabahul khair, maka yang jawab tu Waalaikumsalam sabahun nur. Dia balas dengan sabahun nur. Tak ada masalah kalau dia nak balas dengan sabahul khair pun, atau dia nak balas balik dengan good morning, tak ada masalah. Nak ceritanya maknanya sama. Maknanya sama. Kemudian dua perkataan lagi kita tambah lagi, iaitu ahsanta. Ahsanta tu maksudnya kamu terbaik. Macam kita nak puji kawan kita, nak dia pakai lawa ke apa, ahsanta kita kata ke dia. Kita praktiklah cakap Arab ni kan, sikit-sikit, lama-lama banyaklah kita dapat. Kemudiannya ada orang tanya apa beza ahsanta dengan mumtaz. Ahsanta kamu terbaik, mumtaz cemerlang. Mumtaz boleh tak? Mumtaz cemerlang. Tapi cemerlang ni pada satu benda-benda yang macam belajar ke dan sebagainya sesuai lah. Ahsanta ni lebih kepada tingkah laku dia dan sebagainya. Boleh juga kita nak kata mumtaz pun boleh juga. Tak ada masalah. Cumanya ahsanta artinya terbaik, mumtaz artinya cemerlang. Itu dua perkataan lagi. Jadi 4 dah. Kemudian lagi 2. Kita masuk lagi. Iaitu dini. Bukan. Sila. Baiti. Dini nanti dulu. Baiti. Bayataya. Baiti. Asalnya baitun. Kemudian sebab nak dinisbahkan pada diri kita, maka ditambah ya di belakang, jadilah baiti. Baitun maknanya rumah. Baiti artinya rumahku. Satu lagi qaryati. Qaf raya taya. Asalnya qaryatun, tapi nak dinisbahkan pada kita jadi qaryati. Qaryati itu artinya kampung halamanku. Jadi rumah lain, kampung lain. Rumah ni tempat kita tinggal, kampung ni kampung mak ayah kita lah. Tu qaryati, ni baiti. Jadi nanti kita cuba praktikkan kat dalam grup. Contohnya anda buat begini. Itu kita dah ismi, dah kenal diri dengan dah kenal umur. Lepas tu kita kata pula wa baiti, dan rumahku fi kuartus mahat tafis kiam, batu hampar dalam beruas perak. Sinilah saya duduk kat beruas. Jadi baiti fi, tambah fi. Fi tu maksudnya di. Jadi baiti fi, rumahku di. Di mana? Di kuartus mahat tafis kiam sebagainya. Lepas tu kita ayat kedua pula kita buat qaryati. Wa qaryati fi, dan kampung halamanku pula di. Wa qaryati fi, kampung limau manis, sungai Merap dalam, Kajang Selangor. Itu tempat asal mak ayah saya lah. Mak ayah saya duduk situ. Jadi itu qaryah saya. Qaryah tu maknanya kampung. Sini baitun saya, baiti saya, rumah saya. Jadi kita insya-Allah kita praktikan. Jadi ana seronok lah tengok dalam grup tu masing-masing pun sebut nama dan umur, walaupun tak sebut dengan lafaz tapi dengan tulis, maknanya masing-masing cuba mempraktikkan. Tak apalah, perlahan-lahan kita belajar. Moga-moga satu hari nanti kita besar harapan kita dalam grup ni nanti semua cakap Arab je. Apa, walaupun kita bukan ustaz ke apa ke, kita kerja biasa, tapi kita boleh bercakap Arab. Hebatlah. Alhamdulillah. Tu. Jadi itu bahagian pertama kita, bahagian pelajaran Arab kita itulah. Kemudiannya bahagian soalan dulu. Sebelum kita baca kitab, saya jawab soalan dulu. Jadi soalan yang ada pada saya ni ada 2 yang saya dapat lah. Soalan yang pertama daripada mak saya sendirilah. Dia tanya pasal yang video yang lepas, video yang sebelum ni kita bicara tentang solat jamak qasar tu kan. Jadi bukan solat jamak qasar, kita bicara tentang bacaan yang diringkaskan dalam semayang. Kita kata tahiyat akhir tu memadai, wajibnya sampai selawat saja. Lepas tu terus boleh bagi salam kan. Baik. Jadi mak saya tanya, baca tahiyat awal dengan tahiyat akhir sama sampai selawat ke? Dia tanya. Betul. Jadi maknanya tahiyat awal sebenarnya nanti kita akan bicara lebih dalam lah dalam bab solat dalam kitab ni, tapi dah masing-masing pakat duk tanya, kita jawab je lah. Tahiyat awal dia bukan wajib. Tahiyat awal ni dia sunat.
tapi dia bukan sunat hai'ah, dia sunat ab'ad. Nanti kita akan belajar sunat ni bahagi dua pula. Tapi nak ceritanya tahiyat awal tu sunat. Maknanya kalau tertinggal sunat tahiyat awal pun sah sembahyang. Yang tu kita fahamkan dulu. Nanti kita akan belajar lebih dalam kenapa tahiyat awal dan sebagainya. Tapi nak ceritanya tahiyat awal tu sunat saja. Kemudian tahiyat akhir ni yang wajibnya tahiyat akhir wajib, bukan sunat. Jangan bagi salam dalam rukuk pula lagi. Nampak? Kena sampai tahiyat akhir lah, sampai habis. Sebab tahiyat akhir tu wajib, bukan sunat. Tapi tahiyat akhir tu bacaan dia, bacaan yang wajibnya kita baca tahiyat tu lah, at-tahiyatul mubarakatul, batu kalimah syahadah kita baca, batu selawat sampai kat selawat Nabi tu je. Walaupun kita tak baca selawat Ibrahim tu kan, kama solai ta'ala Sayyidina Ibrahim, kita tak baca, yang itu sunat. Yang wajibnya sampai selawat Nabi je, sampai situ je, itu yang wajib. Jadi kalau keadaan waktu tu genting, kita nak kena cepat, ada urusan penting, memadai kita baca sampai selawat Nabi saja. Lepas tu kita terus bagi salam. Nak terus bagi salam, salam kanan, salam kiri lah. Gitu. Tapi kalau waktu biasa, bacalah sampai innaka hamidum majid. Lepas tu tambahlah dengan doa. Kerana Nabi kata Sayyidatina Aisyah, Nabi tak pernah tinggal doa selepas innaka hamidum majid tu. Nabi tak pernah tinggal doa sebelum salam. Doa apa? Selalunya yang Nabi baca doa minta perlindungan kepada Allah daripada fitnah kubur, fitnah dajjal, dan itulah doa, ada doa dia. Nanti kita akan belajar bahagian doa tu pula nanti. Tapi kalau tak tahu doa tu, kita baca doa juga minta perlindungan daripada fitnah dajjal dan fitnah benda-benda yang tak baik dan sebagainya. Tapi kalau kita tak erti nak cakap dalam bahasa Arab, kita cakap Melayu tapi dalam hati. Cakap Melayu dalam hati. Jangan cakap Melayu dengan lafaz, kalau tidak batal sembahyang. Dalam hati dia dah innaka hamidun majid. Lepas tu senyap jap. Bisikkan di dalam hati apa benda yang kita nak minta pada Allah. Ya Allah, selamatkan aku daripada fitnah dajjal, fitnah kubur, fitnah kejahatan manusia dan sebagainya, apa-apa. Lepas tu dah habis kita niatkan, kita bisikkan dalam hati, kita bagi salam. Jadi itu salah satu sunnah insya-Allah. Kemudian soalan seterusnya, ada banyak soalan rupanya. Ni je lah. Ya, Burhan. 5? Ada 2. Okey, baik. Soalan yang seterusnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya takut saya jadi antara salah seorang dalam golongan yang dilaknat Allah dan Rasul Ustaz. Bukan umur seorang takut, dengan kita semua takut. Kan? Hutang saya belum selesai ni, ada riba dia kata. Okey, dia ada hutang. Hutang dia belum selesai. Jadi hutang tu biasanya hutang ni terlibatlah dengan riba. Bukan riba sebenarnya, riba. Saya tak nak ke neraka jahanam Ustaz. Yalah, kamu seorang tak nak. Semua tak nak. Memanglah tak siapa nak neraka jahanam. Macam mana ni Ustaz? Apa saya nak buat ni? Dia kata. Ini je soalan saya. Harap Ustaz dapat jawab lah ya. Okey, baik. Jadi apa soalan dia? Soalan dia, hutang dia tak selesai. Dia cerita masalah. Jadi macam mana dia tanya? Macam mana bayarlah hutang? Macam mana kita nak tolong bayar. Jadi gitulah, hutang kena bayarlah. Tapi kalau tak dan bayar juga, sebab tu dia ada perjanjian dia kan, ada dalam perjanjian kalau hutang ni tak dapat dilangsaikan, macam mana dia dibatalkan ke apa ke. Ya gitulah. Jadi kalau dibatalkan tak apalah, tapi kalau tak dibatalkan, wajib kita kena ingatkan kepada waris keluarga supaya bayarkan juga, tolong bayarkan hutang tu. Sebab kalau ada hutang dengan makhluk, dengan manusia ke dengan siapa-siapa, maka segala amal ibadat kita akan tergantung. Tergantung. Mana Allah tak terima lagi selagi mana nanti dia akan berjumpa di padang mahsyar. Orang yang kita berhutang dengan dia akan tuntut. Jadi kalau di padang mahsyar tu dia kata tak apalah, saya halal, selesai, barulah amalan tadi Allah terima. Tak tergantung. Tapi kalau dia kata saya tak kira, saya tunggu lama dah itu, memang tak bayar, sekarang saya nak tuntut. Jadi waktu di padang mahsyar mana ada duit dah nak bayar. Bayar dengan apa? Bayar dengan pahala kita. Bayar dengan pahala. Kalau pahala dah habis, dosa dia kita kena pikul. Dia gitu. Ada pun kalau hutang dengan si kafir, kalau hutang dengan kafir kita dibicarakan juga, sebab kita berhutang.
Jadi kita adalah apa alasan kita sebab apa tak berhutang. Sebab apa tak bayar, Allah akan tanyalah. Jadi kalau tak bayar tu sebab memang masalah yang sangat besar, harap-harapnya Allah ampunkanlah kita. Tapi kalau sengaja kita aniaya dengan sebab kita berhutang, walaupun dengan si kafir kita berhutang dengan dia, tapi akibatnya memburukkan imej Islam, sehingga orang duk kata orang Islam ni perangai dia macam itulah, dah hutang bukan nak bayar. Jadi memburukkan Islam itulah satu dosa. Bukan pasal hutang tu, tapi dosa sebab memburukkan imej agama. Jadi kita kena jaga gak imej agama kita. Jadi itulah. Jadi selesaikan. Adapun bahagian riba tadi, itulah sebaik-baiknya bila nak berhutang, kita fikir dulu sebelum nak berhutang tu, tengok ada tak terlibat dengan riba. Kalau dah terhutang ustaz, macam mana nak buat? Saya dulu jahil, sekarang ni baru saya nak berubah. Lepas tu dulu saya dah berhutang, sekarang ni hutang saya ni terlibat dengan riba. Macam mana nak buat? Jadi gini. Cuba selesaikan bayaran penuh dia. Maknanya habiskan terus kalau boleh lah. Sama ada kita buat pinjaman di tempat yang lain tetapi tanpa riba. Kita pinjam duit tu dulu, kita bayar dia, tapi pinjaman yang kedua ni tak ada riba. Jadi kita berhutang dengan orang yang kedua ni, orang pertama tu selesai dah. Jadi orang yang kedua ni tak ada riba. Jadi kita selesai. Jadi hutang kita tu sebenarnya hutang dalam Islam tak salah. Yang salah riba. Jadi yang kita nak elak ialah riba. Jadi kalau boleh gitu, buat gitulah. Kalau tak boleh juga, pilihan yang kedua, benda apa yang kita beli dengan hutang tadi, kita jual balik. Tak payah pakai dah, sebab kalau beli pun terlibat dengan riba, kita pakai itu terlibat dengan riba, takut mengheret kita ke bahagian neraka sekali. Tapi kalau ada gak orang tanya, habis kalau benda tu benda keperluan ustaz, tak boleh nak jual. Kalau jual susah saya tak boleh nak buat kerja gini-gini. Contoh motor ke kereta dia nak pakai untuk buat pergi kerja dan sebagainya. Kalau jual ni habis nak pergi mana? Sebenarnya boleh je. Naik bas pun boleh, orang zaman dulu pun susah juga. Tapi kalau betul-betul kita nak kepada Allah, kita kena berkorban sedikit. Tapi kalau benda tu memang memberatkan sangat, kalau naik bas pun berat sangat, susah sangat, masyakkah, sebab anak apa semua lagi nak hantar pergi sekolah apa semua. Jadi di sini ada juga sedikit kelonggaran di kalangan alim ulama. Ulama memberi kelonggaran, kata tak apalah nak buat macam mana, sebab benda tu benda yang yang susah. Maka tapi kita cuba berbincang dengan pihak bank dulu, boleh tak tukarkan cara pinjaman ini daripada pinjaman konvensional kepada pinjaman Islamik. Dia ada pinjaman ni, dia ada dua, pinjaman konvensional dengan pinjaman Islamik. Pinjaman konvensional, pinjaman yang ada riba. Pinjaman Islamik dia tak ada riba. Jadi kita cuba kata dia, boleh tak kita nak ubah? Kalau boleh ubah, ambil pinjaman yang cara Islamik. Kalau tak boleh nak ubah gak, kalau tak ada sangat pilihan sangat pun, kalau dah kata memang betul-betul terpaksa sangat, nak buat macam mana dah. Tapi banyak-banyaklah minta ampun pada Allah atas sebab kejahilan kita. Sebab inilah bahayanya jahil. Bila jahil, kita tak tahu apa benda yang kita buat tu rupanya salah, mendatangkan dosa. Banyak-banyaklah minta ampun, taubat pada Allah. Yang tu je lah yang mampu kita nak nasihatkan. Jadi apa-apa pun cuba elakkan daripada riba. Dia sebenarnya hutang riba ni, dia satu sebab benda je. Dia bendanya sama, buat pinjaman juga. Cuma hutang yang dengan riba ni, dia ada tiga kumpulan. Kita pembeli, lepas tu yang kedua bank, yang ketiga penjual. Sekarang barang yang kita nak beli ni mahal, kita tak ada duit cash nak bayar. Kalau ada cash tak apa, senang, tak payah nak hutang-hutang dah. Ni tapi masalahnya mahal, kita tak cukup duit. Katalah benda yang kita nak beli tu kereta 20,000, mana ada cash 20,000. Walaupun murah lah dengan kereta 20,000, tapi tak ada cash. Jadi kita terpaksa buat pinjaman. Jadi masa ni bank akan bagi pinjaman, bank akan offer untuk bagi pinjaman. Jadi kita pun pinjam dengan bank. Jadi dalam keadaan ni, kereta tu kita yang beli, tapi duit kita pinjam daripada bank. Jadi ada tiga pihak. Jadi bank dia bagi duit kat kita hutang dengan bank letak bunga. Bunga tu dia panggil riba. Tapi kalau kaedah Islamik, dia tiga juga, tapi cara dia macam mana? Mula-mula bank yang akan beli kereta ni daripada penjual, bank keluarkan duit dia, bayar kat penjual kereta ni 20,000. Sekarang kereta ni milik siapa? Milik bank. Baru kita urusan dengan bank, kita pula beli dekat bank kereta tu. Tapi mestilah bank tak akan jual 20,000 gak, kalau tak mana dia untung. Maka dia jual harga kereta tu 40,000, double.
Contohlah, nah, asal kereta 20,000 tapi sebab bank dah beli, bank jual kat kita pula 40,000. Kita kata tak ada duit. Jadi dia buat ansuran. Ansuran bukannya riba. Dia kata okey, kalau macam tu kamu beli kat aku harga kereta ingin 40,000 tapi bayar secara ansur-ansur selama 9 tahun. Bulan-bulan katalah contoh bulan-bulan 1,000. Ni 9 tahun 9 bulan 1,000 lebih. Tapi tak apalah, lantak kau lah. Jadi katalah contoh bulan-bulan 1,000 dia kena bayar bulan-bulan 1,000. Jadi bayar bulan-bulan 1,000 ni sampai cukup 40,000 selesai. Jadi itu tak ada riba. Pinjam juga boleh beli kereta gak tapi tak ada riba. Itu cara Islam. Suatu kita nak tuan-tuan sekalian, kita nak pemerintahan Islam. Bukan kita gila politik, bukan gila Putrajaya. Bukan kita nak merebut-rebut jawatan Perdana Menteri tak, tapi kita nak Islam dimartabatkan. Bila Islam jadi tunggak dalam pemerintahan, tengok cara perbankan pun ikut agama. Cara pinjaman ikut Islam. Bila cara pinjaman ikut Islam, kita semua rakyat Malaysia terlepas daripada riba. Tak ada dah dosa riba pada kita. Selamatlah kita semua. Tapi dah degil, pilih juga orang yang tak betul, akhirnya pembankan kita masuk benda-benda haram dan sebagainya. Dah siapa susah? Kita juga susah. Jadi ini kita nak berbetulkan balik negara kita, insya-Allah. Moga-moga tuan-tuan bersamalah dengan alim-alim ulama. Itu soalan kedua. Dan soalan yang ketiga, Assalamualaikum, akak nak tanya soalan boleh? Tok Ustaz Syakir, soalan kena bagi kat Ustaz Burhan kan? Waalaikumsalam. Ya, boleh, ya. Adakah hukum akal dan hukum adat ni hukum yang dicipta oleh manusia atau memang hukum yang dah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimana terjadinya hukum akal dan hukum adat ni? Okey, baik, bagus soalan dia. Berkaitan dengan apa yang kita belajar semalam. Hukum akal dan hukum adat ni, dia tanya adakah hukum ni, hukum akal dan hukum adat ni adalah hukum ciptaan manusia? Sebab kita sebut hukum syarak ni daripada Allah, tiba-tiba akal dan adat macam ni pula. Hukum syarak tak apalah, kita tahu dah Allah yang cipta. Dan hukum akal dan hukum adat, pertama sekali ayat dia dalil dia kullu min indillah. Setiap sesuatu adalah daripada Allah. Tak kira lah hukum akal ke, hukum adat ke, hukum syarak ke, semuanya adalah daripada Allah. Tu yang pertama. Cumanya yang membezakan hukum akal, hukum syarak dan hukum adat, hukum akal ni dia bergantung kepada akal. Akal kita berfikir. Bukannya ciptaan manusia. Kerana akal tu ciptaan siapa? Ciptaan Allah juga. Tapi Allah kurniakan kita akal, kemudian dengan akal tu kita fikir. Jadi dengan kita fikir itulah menjadi hukum akal. Hukum akal ni dia begini. Contoh, saya buat contoh. Saya kata atas meja ada air, atas meja ada cawan. Jadi kita nak terima penyataan yang mengatakan atas meja ada cawan, kita mesti masuk dalam kepala dulu. Kita fikir. Dengan fikir tu akal pun berfikir. Akan kata ya atau tidak cawan di atas meja. Akal yang waras akan kata ya. Sebab apa? Sebab memang ada cawan atas meja. Melalui panca indera mata, mata melihat sampai ke akal. Akal kata ya. Maka akal pun jawab, ya, ada cawan di atas meja. Maka menyatakan ya tu adalah hukum. Hukum dia, hukum akal berdasarkan apa yang akal fikir. Jadi tak boleh nak tolak. Tiba-tiba kawan ni kata ada cawan atas meja. Masuk ke akal, akal dia kata tak ada. Itu maksudnya benda. Bukan cawan tu tak ada, akal dia tak ada. Akal mereng tu panggil sewil. Macam orang gila dan sebagainya kan. Nanti kita akan belajar dalam bab mukallaf. Itu sebab tu dia berkait hukum akal tu nanti. Itu penting untuk memahami hukum ni. Bagus akak yang bertanya ni. Kemudian yang keduanya dia kata hukum adat. Dan tu kalau hukum adat pula bukan ciptaan Allah ke? Ciptaan Allah juga. Tapi adat ni dia berlaku dalam sistem kehidupan kita. Semua yang berlaku dalam sistem kehidupan ni siapa buat ni? Allah. Contohnya api membakar. Siapa yang buat api tu jadi membakar kalau bukan Allah? Allah. Tapi adat, dari segi adatnya kita kata api itu membakar. Itu hukum adat. Maknanya adat ni maknanya kebiasaan, benda yang biasa berlaku. Bila kita tekan switch lampu menyala. Jadi itu adatnya lah. Adatnya tekan switch lampu menyala. Itu adat. Maknanya ditekan switch menyalalah lampu. Adat dia. Tu panggil hukum adat. Jadi biar boleh kita dapat memahamilah, kita dapat membezakan apa dia hukum akal, apa dia hukum syarak dan apa dia hukum adat.
Dia beza syarak ni dengan akal beza. Kan? Akal dia boleh diukur dengan melihat, syarak nak ukur dengan melihat macam mana? Tak? Contohnya syarak kata semayang ni dapat pahala. Dalam ayat Quran kata, hadis kata siapa semayang ni boleh pahala. Dah macam mana kita kalau kita nak pakai boleh pahala tu dengan hukum akal, boleh terima dengan akal tak ada pahalanya semayang? Nampak pahala? Nampak. Jadi tak boleh pakai hukum akal ketika tu. Habis nak pakai hukum apa? Pakai hukum syarak. Sebab syarak, dalam pernyataan syarak dalam Quran hadis ada sebut siapa beribadat semayang dapat pahala. Maka itu hukumnya syarak namanya, bukan akal. Kerana akal tak boleh nak fikir tentang adanya pahala. Mana nak nampak? Mana nak? Sebab akal ni digunakan fikir benda yang boleh dilihat dan sebagainya. Dan hukum syarak tak sama dengan hukum adat. Kerana syarak ni yang ditetapkan Allah. Mu setuju ke tak setuju, suka tak suka, pelik tak pelik. Bila Allah kata ya, ya. Allah kata orang mencuri, potong tangan. Setuju tak setuju, suka tak suka, pelik tak pelik, logik tak logik, potong. Tapi adat dia main dengan logik. Macam tadi kita sebut api membakar, logiknya begitu. Logik tu adat lah. Kan? Dia bukan satu perintah daripada ayat Quran dan hadis. Bukan mana ada ayat kata wajib api itu maka, tak ada ayat Quran kata gitu. Kan? Tak ada hadis kata gitu. Itu termasuk di dalam hukum adat, maknanya kebiasaan, kelaziman yang Allah telah tetapkan pada alam. Tapi adat tu sendiri berlaku pun bukannya berlaku dengan sendirinya, berlakunya dengan ketetapan Allah yang telah Allah tetapkan kepada alam. Maka kita mengkaji alam, jadi kita nampak adat kebiasaan alam. Seperti mana bumi mengelilingi matahari, itu adat tu yang telah ditetapkan Allah yang tetapkan dia pusing itu. Tapi ada ketika hukum adat ni dia berlaku tercarik, itu dipanggil mencari adat. Maknanya tak jadi macam tu. Contohnya adat kata tekan switch terbuka lampu. Tapi kadang-kadang Allah boleh buat tekan switch lampu tak terbuka. Boleh buat. Begitu juga bumi mengelilingi matahari tadi. Adatnya bumi mengelilingi matahari, tapi Allah boleh buat bumi tak mengelilingi matahari. Itu dipanggil mencari adat. Kita akan kupas lebih dalam nanti dalam bab yang seterusnya. Jadi itu bahagian jawab soalan. Kemudian barulah kita masuk bahagian kitab kita insya-Allah. Jadi tuan-tuan sekalian boleh buka muka surat 4. Muka surat 4, muka surat 3 kita dah selesai. Muka surat 4. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, bahagian hukum akal. Bahagian hukum akal. Jadi dimasuk hukum akal dulu. Semalam kita cerita definisi saja, apa dia hukum akal, apa dia hukum syarak dan apa dia hukum adat. Sekarang ni dia nak fokus pada setiap satu-satu hukum. Jadi yang pertama hukum akal dulu. Jadi dalam hukum akal tu pula ada pecahannya lagi. Hukum akal terbahagi kepada 3. Pecah kepada 3 pula. Kalau pandai buat macam carta minda tu. Mula atas tu tulis hukum hakamim. Hukum tarik 3. Akal, syarak, adat. Bawah akal pula pecah 3, tarik 3 gitu. Tulis. Pertamanya wajib. Kedua mustahil. Ketiga harus. Buat catatan minda macam tu senang kita nampak. Kan? Wajib, mustahil, harus. Okey, clear. Lepas tu seterusnya bawah dia kita tengok. Wajib pada akal. Wajib pada hukum akal. Saya bacakan dulu. Barang yang tidak diterima pada akal akan tiadanya. Seperti wajib ada Tuhan yang menjadikan alam. Bahasa Arabnya fal wajibu ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Maka bermula yang wajib itu barang yang tiada dapat dirupakan pada akal akan tiadanya. Maksudnya begini, benda yang ada yang boleh digambarkan di akal, maknanya akal boleh fikir tentang adanya dia, tak boleh nak nafi, tak boleh tolak. Macam kita sebut tadilah, adanya cawan di atas meja. Kita lihat dengan mata ada cawan atas meja. Maka dengan penglihatan itu masuk ke otak, masuk ke bahagian akal kita untuk berfikir. Maka akal fikir kata, ya memang ada cawan atas mata. Atas mata, ada cawan atas meja. Maka tak boleh nak tolak, tak boleh nak nafi. Tak boleh nak nafi, itulah
mesti dikatakan wajib cawan di atas meja. Wajib sini bukan macam wajib semayang tu, tapi makna wajib ni mesti ada cawan atas meja, sebab ada sungguh atas meja. Tak boleh nak terima penafian. Nak kata mustahil ada cawan atas meja, tak boleh nak kata. Sebab apa? Sebab memang ada sungguh. Tu maksud dia, itu wajib pada akal. Contoh yang dia buat sini, dia kata wajib ada Tuhan yang menjadikan alam. Okey, sekarang contoh kita pakai hukum akal kita. Walaupun kita tak nampak Tuhan, kita tak nampak Allah, tetapi bila kita tengok alam, kita tertanya, macam mana alam ni boleh ada? Jadi bila adanya alam, alam ni makhlukun. Makna makhlukun yang kena cipta. Bila ada yang kena cipta, pasti ada yang mencipta. Dia gitulah. Bila orang lalu tepi kelahan, orang nampak ada pelajar, ada anak murid. Walaupun orang tak nampak di mana gurunya, mungkin guru tu menyorok ke apa, bawa rehal ke apa, tak nampak cikgu dia. Tapi orang mesti berkata, bila ada anak murid, pasti ada gurunya. Gitu tak? Bila kita melihat alam, bila tengok alam, tengok makhluk, bila ada makhluk, ada yang kena cipta, pasti dan pasti ada yang mencipta. Jadi pasti dan pasti itulah dikatakan wajib, mesti ada Tuhan yang mencipta alam, walaupun kita tak nampak Tuhan. Maka wajib yang kita kata tu, kita nampak dari sudut mana? Dari sudut akal kita berfikir. Akal tak boleh terima kata alam ni tak ada Tuhan. Akal tak boleh terima kata makhluk ni tak ada siapa cipta. Mana boleh? Akal tak boleh terima makna kata ada pelajar tapi tak ada guru. Boleh terima akal? Buat sekolah, pelajar saja, guru tak ada, mudir tak ada, timbalan mudir tak ada, warden tak ada, cikgu, ustaz semua tak ada. Datang orang nak daftar, nak jumpa siapa pun daftar tak ada. Mendaftar tak ada, ustaz ada tak? Ustaz pun tak ada. Tu kalau ustaz tak ada, mudir ada, mudir pun tak ada. Dan siapa ada? Tak ada siapa, kami je. Belajar je. Orang kata sekolah gila. Mana ada? Mesti bila ada murid, pasti ada guru. Tapi ada guru, tak ada murid, boleh berlaku. Dah, murid balik ni, PKP tak ada, murid tak ada, tapi guru tetap ada ni. Ada. Ada Tuhan, tapi Tuhan tak nak cipta makhluk, boleh, tak ada masalah. Tapi makhluk tanpa Tuhan tak boleh. Tak terima akal. Tak terima akal. Ada ayah, ada mak, tapi tak ada anak, boleh terima akal. Tapi ada anak, tak ada ayah, tak ada mak, boleh terima akal. Ayah pun siapa? Tak ada ayah. Mak tak ada kak. Dah tu. Nak lahir kat mana? Nak. Mesti logiknya akal kita fikir, ada ayah, ada mak. Lainlah perkara mukjizat, perkara kekuasaan Allah, seperti mana Allah jadikan Nabi Isa alaihissalam putera Maryam tanpa ayah, Allah boleh buat. Tapi dari segi akal kita berfikir, gitulah tadi. Itu maksudnya. Sebab tu hukum akal ni tak boleh diduduk seorang. Dia kena ditimbal balikkan dengan hukum syarak. Pada asalnya akal kita fikir, mana boleh ada anak tanpa ayah. Itu betul lah, akal kita fikir itu betul dah. Tiba-tiba kita timbal dengan syarak. Quran kata ada, iaitu Nabi Isa. Hadis kata ada, iaitu Nabi Isa. Maka bukan terbatal hukum akal ni, tetapi hukum akal mengikut akan hukum syarak. Itu kena faham situasi hukum ni. Dia begitu. Okey, boleh. Jadi itu makna wajib pada akal ni. Kemudian yang kedua, tak apalah, tak faham nanti tanya. Memang kadang-kadang benda ni berat. Berat tak berat, baru muka surat 4 je baru. Itu benda berat. Awal-awal hari tu semalam kita kata dah, buku ni pelajaran darjah 4, 5, 6. Tu kata ni kitab kecil. Kalau kitab kecil pun kita rasa berat dah, kitab besar rasa tak tahu macam mana. Mustahil pada akal pula. Yang kedua, mustahil pada akal. Barang yang tidak diterima pada akal akan tiadanya. Seperti mustahil tiada Tuhan yang menjadikan alam. Maksud mustahil ni pula, dia lawan balik pada wajib tadi. Kalau wajib ni benda tu ada, kita mesti kata ada. Mustahil ni benda tak ada, kita mesti kata tak ada. Contohnya, pernyataan mengatakan ada cawan atas meja sekarang ni. Ada tak cawan atas meja? Tak ada. Bila tak ada, tapi pernyataan tu kata ada. Contoh, ada orang kata ada cawan atas meja. Kita pun fikir dengan akal. Akal pun suruh mata melihat.
Mata melihat tengok tak ada. Mata bagi tahu balik ke akal, kata mana ada. Akal pun letak keputusan hukum tidak ada. Tidak ada tu penafian, mustahil. Akal tak boleh terima benda yang tak ada dikata ada, tak ada. Mustahil, akal tak boleh terima. Jadi akal pun berkata tidak ada cawan di atas meja, maka tidak ada itulah hukum. Yang ditetapkan oleh hukum akal bahawa tak ada. Sebab apa tak ada? Sebab memang pembuktiannya tak ada. Hukum akal ni dia perlu dibuktikan dengan akal fikiran. Pembuktiannya tidak ada. Contoh yang dia buat, seperti mustahil tiada Tuhan yang menjadikan alam. Seperti mana orang kata mana ada Tuhan jadikan alam. Boleh terima ke dengan akal? Tak boleh terima. Manakah mungkin alam elok macam ni? Kalaulah benda ni kerah kaku boleh tahan lagi, tapi benda ni semua bergerak. Awan bergerak, siang malam bertukar, matahari duk naik tukar, naik bulan bertukar-tukar alam dan sebagainya. Dan kalau bertukar-tukar alam ni, takkan dia bertukar sendiri, mesti ada yang mengubahnya. Bila ada sesuatu yang berubah, jawapan dia mesti ada yang mengubah, takkan berlaku ubahnya tu sendiri. Ada pokok tumbang, memang kita kata macam mana dia tumbang? Kita langgar, dah tumbang sendiri. Cakap-cakap tu memang kata tumbang sendiri, tapi dia tumbang sebab apa? Boleh jadi sebab tanah tu lembik, jatuh pokok. Boleh jadi angin tiup, tumbang pokok. Jadi maknanya bergerak setiap sesuatu ada sebabnya, ada yang menggerakkannya, ada yang mengubahnya. Jadi alam ni boleh berubah, boleh bergerak dan sebagainya. Siapa yang ubah? Siapa yang gerakkan? Jadi mustahil, akal tak boleh terima kata tak ada Tuhan yang mencipta alam, tak ada Tuhan yang mengurus alam. Akal tak boleh terima. Sebab apa tak boleh terima? Walaupun kita tak nampak Tuhan, tapi kita nampak alam itu berubah. Dengan melihat alam itulah kita masuk dalam akal fikiran, takkanlah alam ni berubah, tak ada Tuhan yang ubah dia, pastinya ada Tuhan. Maka kita mustahil kata mustahil tak ada Tuhan pada alam ini. Jadi itu bawa perkataan mustahil. Itu dengan akal fikiran. Itulah mereka golongan etis yang tak percaya Tuhan, maknanya akal dia ada something wrong. Sama ada dia memang sewil, atau yang kedua dia tidak gunakan akalnya dengan sebenarnya. Kalau fikir betul-betul, kita fikir betul-betul, kan? Itu. Baik, yang ketiga, harus pada akal. Harus pada akal ni kata ulama, barang yang diterima pada akal adanya dan tiadanya, seperti harus berperangai rasul-rasul itu dengan perangai manusia. Harus pada akal ni pula perkara yang boleh jadi ada, boleh jadi tak ada, kerana kita tidak tahu. Tapi di sisi Allah, Allah tahu. Tapi ni nak cerita ni sisi kita. Hukum ni pada kita, bukan pada Allah. Hukum ni untuk kita. Jadi pada kita ada benda yang kita tak tahu. Contohnya saya kata ada 5,000 dalam poket saya. Nak kata wajib macam ni, kita tak nampak. Apa buktinya? Nak kata mustahil, kalau ada sungguh macam. Jadi bila kita tak tahu, haruslah hukumnya. Boleh jadi ada, boleh jadi tak ada, sehingga dibuktikan. Bawa keluar, lah kan 5,000 sabu tangan. Barulah kita tetapkan hukumnya mustahil, tak ada. Sama tak? Contoh, esok hujan ke tak hujan? Hukum daripada hukum akalnya harus. Boleh jadi hujan, boleh jadi tak hujan, sebab belum berlaku, kita tak tahu. Tengok-tengok esok pagi hujan, maka kita letak hukum wajib yang harus tadi berubah jadi wajib hujan. Sebab apa wajib? Sebab tu hujan turun. Jangan pergi jawab mustahil pula. Mustahil, hantuk kepala dinding. Mustahil apa dah hujan sampai basah ni, nampak? Jadi biar faham. Itulah maknanya hukum akal. Jadi contoh yang dia buat sini, dia kata harus pada akal itu seperti harus berperangai rasul-rasul itu dengan perangai manusia. Contohnya orang kata rasul ni perangai ni sama dengan perangai manusia. Kita fikir dengan akal kita, betul tak? Boleh tak kita terima bahawa rasul itu berperangai manusia? Boleh, harus dia berperangai manusia, atau harus dia perangai pelik daripada manusia lain. Contohnya mukjizat tadi. Macam Nabi Musa, boleh guna tongkatnya terbelah laut. Manusia lain boleh buat terbelah laut? Boleh. Nak belah tanah tak boleh. Belah laut Nabi Musa boleh buat. Iaitu bukan manusia biasa boleh buat. Tapi ada tak Nabi Musa buat perangai macam manusia biasa? Contohnya makan. Nabi Musa makan, minum, mandi,
Nah, dan sebagainya. Jadi maknanya Nabi Musa pun ada perangai manusia yang lain juga. Perangai mana? Perangai makan, minum dan kebiasaan manusia buat. Al-a'radul basyariyah dalam bahasa Arab dia. Kan? Jadi kita letakkan hukum akal pada ketika itu, harus Rasul itu berperangai seperti perangai manusia. Bukan mesti wajib, harus. Dan bukan mesti mustahil, harus. Sebab boleh jadi ya, boleh jadi tidak. Ada masa memang perangai macam manusia, ada masa perangainya tak semacam manusia biasa, kerana mereka manusia luar biasa, boleh buat perkara-perkara yang mencari adat. Boleh belah bulan. Mana ada manusia lain boleh belah bulan? Nabi Muhammad keluar air daripada jari-jari. Mana ada manusia lain boleh keluar air daripada jari-jari? Kan? Yang keluar, kalau kita keluar tu bukan air, tu darah keluar daripada jari. Nah, tu cedera parah nama dia. Kan? Ni Nabi boleh keluar air. Sampai orang boleh buat wuduk, beratus-ratus orang boleh buat ambil wuduk. Nah, hebat. Jadi perkara tu perkara mencari adat. Kan? Dan kadang-kadang Nabi ada bersifat dengan sifat manusia biasa juga. Mana? Nabi makan, Nabi minum, Nabi menikah. Mana tu manusia biasa juga. Jadi hukum di situ jadi harus pada para Nabi, para Rasul itu, sama ada berperangai manusia ataupun tidak berperangai manusia biasa. Lain sedikit, kerana mereka ada perkara-perkara yang mencari adat pada sisi mereka itu. Dan kita berhenti setakat tu dululah. Itu pun rasa berat dah. Nanti kita akan sambung bahagian hukum syarak pula. Jadi bahagian hukum akal selesai. Jadi mana yang tak faham, boleh keluarkan persoalan. Tapi jangan tanya dalam grup. Kalau tanya dalam grup, minta maaf, kita tak layan lah. Sebab saya tak dan nak belik-belik satu-satu semua. Jadi soalan terus tanya kepada mesej ataupun WhatsApp kepada Ustaz Burhan. Tapi janganlah tanya banyak-banyak. Tanya satu sahaja soalan. Bagi peluang orang lain juga tanya juga untuk soalan lain. Kerana soalan yang akan dibaca hanya 3 saja, kita letakkan had dia. 3 saja yang akan dibaca dan akan dijawab. Kalau ada lebih soalan keempat dan kelima, soalan itu akan tertangguh pada hari yang lain. Itu Ustaz Burhan dia akan susun soalan tu. Kemudian minta maaf kalau soalan tu berbentuk merapu atau soalan yang tidak munasabah dan tidak bermanfaat kepada orang ramai, kita skip soalan tu, minta maaf. Jadi kita biarlah serius dalam pengajian. Dalam bab lain kita boleh bergurau, tapi dalam pengajian biar kita serius nak bertanya, biar soalan tu memberi manfaat kepada orang ramai, kerana ini adalah majlis ilmu. Kerana katanya Tuan Guru Haji Saleh, walaupun belajar guru tidak ada di hadapan, maknanya dia belajar dalam YouTube ke, dalam rakaman ke dan sebagainya, tetap kata Tuan Guru mesti menjaga adab seperti mana berada di dalam majlis ilmu, barulah akan mendapat pahala majlis ilmu. Kerana walaupun majlis itu hanya rakaman dan sebagainya, ada dalam telefon dan sebagainya, tetapi majlis itu tetap dipanggil majlis ilmu. Cuma yang lebih berkat majlis ilmu yang kita hadir secara talaki di hadapan guru, itu yang lebih berkat lah. Kerana kita dapat melihat secara betul guru kita ada di hadapan. Tapi tak apalah, kadang-kadang kekangan masa dan kesibukan aktiviti dan sebagainya menyebabkan kita ada urusan lain juga nak dilakukan. Tapi dalam masa yang sama, hati ni kuat nak mengaji agama, boleh kita gunakan jalan alternatif seperti ini. Tapi itulah macam yang saya selalu sebut, ini adalah jalan alternatif sahaja. Maknanya maksud alternatif ni jalan sekunder, jalan kedua. Adapun jalan pertama mesti talaki juga. Jadi seboleh-bolehnya lepas habis PKP nanti, jangan tinggalkan masjid surau, dekati masjid surau dan teruskan menghadiri majlis-majlis ilmu, kuliah-kuliah agama secara berhadapan dengan guru-guru. Adapun yang dalam telefon kita ni sebagai satu alternatif ataupun sebagai satu tambahan kepada kita untuk menambahkan lagi ilmu kita, insya-Allah. Jadi sekadar tu pada malam ni, itulah yang dapat kita kongsikan. Jadi ingat baliklah yang slot pertama kita tadi, bahasa Arab kita cuba praktikkan, iaitu Sabahul Khair, Sabahun Nur, kemudiannya Ahsanta, Mumtaz, dan lagi 2 kalimah, iaitulah Baiti dan juga Waqariyati. InsyaAllah cuba kita latih-latihkan cakap Arab. Kemudian yang keduanya soalan tadi kita dah jawab. Kemudian yang ketiganya inilah, iaitu bahagian hukum akal. Jadi sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallahul halimul azim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Allahumma ya kashifal gham wa ya farijal ham wa ya man li ibadihi yaghfir wa yarham wa ya dafi'al bala'i wal waba'i wan niqam. Idfa' anna ya Allah, idfa' anna ya Allah, idfa' anna ya Allah. Ya Rabbal Alamin, kullu bala'in wa waba'in wa hammin wa diqin wa syiddatin wa niqamatin wa fitnatin ma zahara minha wa ma batan. Tahassana bidhil izzati wal jabarut wa tasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna alal hayyil ladzi la yamut. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Isrif anna al bala'a wal bala' awal waba aw sayyi'il asqam. Allahumma la tahrimna ma indaka bi syarri ma indana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.